Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini, saya Muhammad Azri bin Amir ingin membentangkan kepada rakan-rakan dan pensyarah bagi subjek Undang-Undang TOT berkenaan TOT kacau ganggu berkaitan dengan soalan yang ketiga yang diberi oleh Dr. Siti. Baiklah, mari kita tengok soalan yang diberikan. Itu soalan nombor 3. Bolehkah kita menyaman sebuah syarikat atau suatu pihak yang mendirikan billboard di tepi jalan yang mana menghalang kita dari menikmati pemandangan dari rumah kita? Okey, pada pengamatan saya meneliti bahawa soalan ini menjurus kepada kacau ganggu persendirian. Oleh itu, mari kita lihat sedikit maklumat berkenaan kacau ganggu persendirian, yang mana kacau ganggu persendirian ini sendiri bermaksud suatu gangguan yang tidak munasabah dan bersifat substansial terhadap kegunaan atau kenikmatan seseorang ke atas tanah atau berkaitan dengan hartanya di atas tanah tersebut. Okey, jenis-jenis kerosakan yang diakibatkan oleh kacau ganggu persendirian khususnya ialah yang pertama, semestinya berkenaan dengan kerosakan yang mengakibatkan ketidakselesaan peribadi ataupun personal discomfort. Yang kedua, kerosakan fizikal terhadap tanah ataupun harta. Ini ialah jenis kerosakan yang secara umum dalam TOT kacau ganggu. Perlu kita tahu elemen-elemen dalam TOT kacau ganggu persendirian. Yang pertama ialah gangguan itu mestilah bersifat berterusan dan substansial. Dan yang kedua, gangguan tersebut adalah gangguan yang disifatkan tidak munasabah. Baiklah, kita pergi lebih mendalam mengenai poin ataupun elemen yang kedua, iaitu berkenaan dengan kemunasabahan sesuatu kacau ganggu. Perkara yang diambil kira dalam menentukan kemunasabahan antara lain lokasi premis plaintiff dan defendant, dalam arti kata lain lokasi kejadian ataupun kacau ganggu itu berlaku. Yang kedua, mengenai faedah aktiviti ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh defendant, sama ada ia mendatangkan faedah awam ataupun tidak. Yang ketiga, sensitiviti yang luar biasa, iaitu ini terhadap harta benda plaintiff lah, harta benda plaintiff yang mengandungi sensitiviti yang luar biasa. Sekiranya harta benda pihak plaintiff mengandungi ataupun mempunyai sensitiviti yang luar biasa, mahkamah menganggap perbuatan defendant ataupun kacau ganggu kononnya dilakukan oleh defendant yang difailkan oleh plaintiff adalah masih bersifat munasabah dan perbuatan itu tidak dikira keterlaluan. Dan yang seterusnya ialah niat jahat. Sekiranya ada niat jahat di dalam perbuatan yang dikira, orang kata apa, perbuatan tu masih lagi dikira munasabah, tapi sekiranya mengandungi niat jahat, maka ia boleh dikira sebagai TOT kacau ganggu. Baiklah, seterusnya, apakah berkaitan pembentangan sebentar tadi dengan soalan yang diberi? Okey, pertama ingin saya jelaskan bahawa kita, iaitu sebagai tuan rumah, ada kelayakan untuk membuat tuntutan TOT kacau ganggu atas alasan kita mempunyai keahlian ataupun kepentingan di atas tanah. Iaitu dalam arti kata lain, kita ni sebagai tuan rumah, kita ada kelayakan, tapi tidak bermakna kita perlu untuk membuat tuntutan. Okey, yang kedua, dari sudut kecenderungan untuk kita memfailkan tuntutan TOT kacau ganggu, kita perlu ambil kira mengenai kesan gangguan terhadap diri kita ataupun plaintiff, sama ada ia munasabah ataupun tidak. Okey, ini berikutan di dalam elemen kedua kacau ganggu persendirian, iaitu gangguan mesti dikira sebagai tidak munasabah dalam konten
kemunasabahan, ada juga yang dikira mengenai faedah aktiviti defendant sama ada ia untuk kepentingan umum ataupun tidak. Dalam soalan yang diberi, tidak dinyatakan mengenai secara spesifik mengenai kandungan ataupun konten billboard tersebut. Sekiranya kandungan ataupun mesej pada billboard itu dia mengandungi peringatan yang serius ataupun mempunyai kebaikan maslahah untuk faedah awam, maka mahkamah akan mempertimbangkan. Okey, dalam hal ini saya beri contoh mahkamah yang mempertimbangkan faedah awam di dalam kacau ganggu ini. Maksudnya dakwaan plaintiff bawa ke mahkamah tapi defendant menang atas alasan faedah awam ini ialah kes perpadanan pengurusan Taman Bukit Jambun lawan Kerajaan Malaysia, yang mana secara jelas dalam kes ini Kerajaan Malaysia ingin membina sebuah klinik kerajaan di kawasan perumahan Taman Bukit Jambul inilah. Basically klinik yang akan dibina oleh Kerajaan Malaysia ini di rumah bangsa. Jadi kesan daripada pengubahsuaian dan pembaik pulihan klinik tersebut, beberapa rumah terkesan dengan aktiviti pengubahsuaian tersebut seperti Pahat Tersumbat dan sebagainya. Oleh itu, namun begitu plaintiff dia memfailkan tuntutan tort kacau ganggu kepada Kerajaan Malaysia through mahkamah, and then mahkamah decide bahawa tiada tort kacau ganggu berlaku kerana apa? Kerana apa yang dikira oleh plaintiff sebagai kacau ganggu itu mendatangkan faedah awam, iaitu maslahah yang sangat besar sekurang-kurangnya dilihat oleh mahkamah. Kerana apa? Klinik kerajaan yang dibina adalah untuk menjamin kesihatan dan keselamatan rakyat-rakyat di kawasan perumahan tersebut. Okey, jadi kes ini mahkamah mengiktiraf ataupun memberi pertimbangan yang sewajarnya terhadap faedah awam dalam menentukan kemunasabahan sesuatu tindakan ataupun gangguan. Namun begitu, tak semestinya suatu faedah awam itu dia boleh mengatasi hak plaintiff untuk mendapatkan keselesaan atau kenikmatan menggunakan tanahnya. Kita boleh lihat dalam kes Adams lawan Purcell, yang mana Adams ni, plaintiff ni, dia membuat tuntutan tort kacau ganggu terhadap defendant Yurcell, yang mana perbuatan Yurcell ni iaitu dia membuat produk-produk yang berkaitan dengan berasaskan ikan yang mendatangkan bau yang sangat busuk dan mengganggu keselesaan pihak plaintiff. Jadi mahkamah walaupun pihak defendant menghujahkan bahawa produk-produk makanan ataupun produk makanan yang dibuat oleh pihak defendant adalah untuk faedah umum, iaitu untuk masyarakat setempat di kawasan itu, tetapi mahkamah memutuskan sebaliknya. Mahkamah menetapkan bahawa tidak semestinya faedah umum ataupun faedah awam dia boleh mengatasi hak orang lain untuk mendapatkan keselesaan dan kenikmatan untuk menggunakan tanahnya. Okey, baiklah. Pergi kepada poin seterusnya, itu ketiga. Lokasi premis plaintiff dan defendant mestilah relevan, dalam erti kata lain sesuai mengikut adat setempat. Okey, konteks ini adalah masih lagi berkaitan dengan kemunasabahan sesuatu perbuatan untuk dikira sebagai kacau ganggu. Okey, hal ini kerana apa? Kerugian ataupun kerosakan yang kita alami dalam soalan maksudnya hanyalah kerosakan ataupun kerugian yang tidak ketara.
Kita boleh tengok pembezaan yang dibuat oleh House of Lords dalam membezakan kategori kerosakan. Bagi House of Lords, dia membezakan pertama ada kerosakan fizikal dan yang kedua kerosakan tidak ketara. Kerosakan tidak ketara ni konsis beberapa atau dengan izin mempunyai beberapa seperti kerosakan dari sudut mendatangkan bau yang busuk, kerosakan dari sudut mendatangkan habuk dan sebagainya. Okey. Ingin kita jelaskan bahawa sekiranya dalam soalan tidak menyatakan lokasi rumah, tapi sekiranya kawasan rumah kita dalam soalan adalah di kawasan bandar atau kawasan berkepadatan tinggi, seharusnya kita bersedialah untuk menerima keadaan atau suasana bandar yang penuh dengan paparan iklan ataupun billboard di tepi jalan dan di atas bangunan-bangunan selagi mana pihak yang mendirikan billboard tersebut mendirikan secara sah. Okey, ini sebagaimana disebut oleh hakim di dalam kes syarikat perniagaan Selangor Sungai Berhad Fahrul Rozi yang memberi penghakiman berkenaan kerosakan yang tidak ketara ini, menyatakan bahawa masyarakat bandar seharusnya bersedia dengan apa jua kekurangan ataupun yang dianggap tidak selesa. Okey, yang dianggap tidak selesa. Misalan seperti kacau ganggu dari sudut bunyi ke ataupun habuk ke, kerana itu adalah ciri-ciri yang memang setiap kali kita pergi bandar memang itulah ciri-ciri dia. Jadi masyarakat bandar perlulah bersedia untuk menerima keadaan sedemikian. Okey. Baiklah. Sebagai kesimpulan ataupun ingin saya rumuskan bahawa pada penelitian saya, kita ni dalam soalan kita tiada keperluan yang mendesak untuk memfailkan tuntutan tort kacau ganggu. Kerana apa? Kerana kerosakan atau kerugian yang kita alami hanyalah kerugian yang dianggap sebagai tidak ketara. Kedua, lagipun syarikat yang mendirikan billboard itu mendirikan secara sah dan mengikut lunas undang-undang. Dan yang ketiga, haruslah kita fahami bahawa konsep kacau ganggu itu sendiri adalah bertujuan untuk mengimbangi hak tuan tanah yang berlainan, iaitu antara plaintiff dan defendant. Maka semestinya ukuran kemunasabahan merupakan perkara utama dalam tort jenis ini. Jadi pada pengamatan saya, kita ni memang pada pandangan saya lah, kita tak perlu, walaupun boleh, tapi kita dengan wajarnya tidak perlulah untuk memfailkan tuntutan tort kacau ganggu. Jadi saya rasa pembentangan saya pada kali ini setakat itu saja. Sekiranya ada soalan yang ingin dikemukakan, bolehlah berhubung dengan saya menerusi platform WhatsApp, email dan sebagainya. InsyaAllah saya akan jawab satu persatu. Okey, saya akhiri saya punya pembentangan untuk bagi soalan 3 dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.